Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita bersama dengan saya Miss Ram, dan saya akan berkongsikan dengan anda hebahan penamatan rangkaian 3G. Tadi saya dah berkongsikan dengan sedikit uh, informasi berkenaan dengan penamatan rangkaian 3G, tapi agak terlalu ringkas, jadi saya rasakan perlu ada sedikit penambahbaikan. Jadi saya bersama dengan anda sekali lagi untuk memastikan anda dan juga semua rakyat Malaysia mendapat manfaat dan juga informasi berkenaan dengan penamatan rangkaian 3G di Malaysia bermula pada 31 Disember 2021. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya tanpa melengahkan masa lagi, saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan penamatan rangkaian 3G. Jadi saya nak maklumkan semula saya ada masa ni saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang penamatan rangkaian 3G di Malaysia, dan saya akan kongsikan satu persatu tentang teknologi-teknologi ataupun revolusi yang berlaku di Malaysia berkenaan dengan transformasi teknologi 1G hinggalah 5G di Malaysia. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak perkenalkan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang program Jendela, di mana program ini telah pun dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri kita yang tahun lepas, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sekarang ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang short form Jendela. Ini bermaksud Jalinan Digital Negara ataupun Jendela. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil maklum bahawa apa itu program Jendela. Okey, program Jendela ini adalah salah satu rancangan Malaysia yang ke-12, iaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Ini adalah program Pelan Tindakan Jendela yang memfokuskan tentang kesalinghubungan digital yang lebih baik daripada program yang lama tu. Kita nak upgradekan lebih canggih lagi dan meningkatkan kecekapan infrastruktur negara dan mengoptimumkan penggunaan spektrum. Dan 21 bilion yang telah pun diperuntukkan untuk program Jendela ini adalah 40%-nya adalah untuk pemberian perkhidmatan sejagat USP ataupun SKMM, dengan baki 60%-nya adalah dibiayai oleh peserta industri. Okey. Pelan Jendela ini adalah menjadi landasan kepada penyediaan liputan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi serta mempersiapkan negara untuk peralihan secara berperingkat sehinggalah akhir tahun 2021 bagi meningkatkan kemampuan rangkaian 4G. Pelaksanaan ini kita lakukan secara berperingkat, iaitu fasa 1 bermula pada tahun 2020 sehingga 2022 dan fasa 2 daripada tahun 2022 nanti sehinggalah tahun 2025 nanti. Dan penyediaan infrastruktur ini adalah memfokuskan kepada penyediaan infrastruktur seperti menara telekomunikasi, and then perkhidmatan komunikasi untuk pengguna, seterusnya untuk menjurus kepada peningkatan kualiti hidup masyarakat di Malaysia ni, dan lebih memfokuskan kepada pembangunan ekonomi digital secara menyeluruh dan mempersiapkan negara ke arah teknologi 5G ni. Okey, dan pada tahun 2019 negara dan seluruh dunia ni telah digempakan dengan pandemik COVID-19 yang mana banyak memberikan impak kepada seluruh industri di Malaysia, termasuklah saya sendiri, termasuklah tuan-tuan dan puan-puan sendiri, iaitu bagaimana kita nak mengadaptasikan pembaharuan dalam norma baru yang perlu kita alami, perlu kita jalani semasa pandemik ini, dan ke arah pendigitalan, ke arah dunia pendigitalan ni kita perlu membiasakan dirilah dengan norma-norma baru ni. Ada banyak lagi kesan-kesan ini ataupun program-program di bawah Jendela ini saya letakkan di bahagian komen nanti supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak nota-nota dekat sini, boleh tengok rujukan dekat sana lah
dekat dalam laman web ni dah banyak dah cerita. Tapi saya tak nak cerita satu-satu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan maklumat berkenaan dengan My Government ni di www.malaysia.gov.my/portal/content31120 !language .my. Okey, boleh tengok dekat sini dan apa inisiatif daripada kerajaan boleh nampak di portal jendela ini, portal My Government ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita dah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang sedikit berkenaan dengan jendela kan. Jendela tu bukan lagu jendela tu. Ini adalah berkenaan dengan program pelan jalinan digital negara di bawah program jendela ini. Okey, saya nak kongsikan dahulu dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang slide saya ni. Saya nak kongsikan lagi berkenaan dengan program-program jalinan digital negara ni. So, kita nak beralih kepada 4G kan. Kita nak tamatkan 1G, 2G, 3G ni kita nak tamatkan. Kita dah tak pakai dah. Mungkin untuk certain VoIP ni kita akan guna jugalah. Okay, tapi kita nak memfokuskan pada industri yang lebih canggih dan moden. Kita nak pergi ke arah yang 5G ni kan. So kita nak upgradekan kita punya peranti dahulu supaya penggunaan peranti dan juga rangkaiannya lebih setara ataupun stable lah. Okay. Seterusnya. Okey, kita nak kongsikan dahulu. Okey, seterusnya kita nak kongsikan dahulu dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang teknologi 1G dulu. Kita nak berkenalan dahulu dengan teknologi 1G, iaitu kita merujuk kepada teknologi seluler generasi pertama ni yang telah pun diperkenalkan pada tahun 1980-an, iaitu dalam tahun 1981 macam tu. Okay, teknologi 1G ni, 1G ni menggunakan sistem analog yang mana pengguna boleh menerima dan membuat panggilan telefon di mana sahaja selagi mempunyai liputan dari pemancar radio selular. Okay, contohnya kita pakai walkie-talkie ataupun kita pakai yang macam tentera pakai tu. Saya tak tahu apa, radio ke? Yang macam kalau askar dia pergi hutan kan, dia pakai teknologi ni. Dia pakai teknologi macam ni lah. Okay, radio nama dia, pemancar radio. Dia perlu ada pemancar radio, barulah kita dapat pakai. Ataupun kalau telefon macam ni juga kita boleh guna di rumah ataupun pejabat. Okay, dan sistem tersebut digunakan di negara ini adalah jenis ATUR 450, ART 900 dan mobile phone 800 dan pengguna sistem ini terhad kepada suara saja. So dia ada kod-kod tertentu tau. Kalau yang dalam tentera tu dia ada kod-kod tertentu. Tapi kalau yang dekat kita guna di rumah atau di pejabat, kita hanya boleh dengar suara saja. Maksudnya si pemanggil dan penerima tu dia hanya dapat dengar suara saja. Itu adalah teknologi 1G. Dia agak lambat sedikit, tapi boleh dipakai untuk menghubungkan sesuatu tempat lah. Contohnya kalau kita nak call dalam negara kan, kita boleh pakai juga teknologi 1G ni. Cuma dia agak terhad lah. Okay, seterusnya teknologi 2G ni diperkenalkan pada tahun 1990-an. Okay, teknologi ini menggunakan sistem digital yang mana prestasinya lebih baik berbanding 1G. Betul lah, kita nak ada benda baru ni mesti lebih baik kan daripada sebelumnya. Jadi sistem yang digunakan adalah GSM, tapi penggunaannya adalah untuk suara sahaja. Okey, gunanya adalah untuk suara saja. Okey, saya kejap. Okey. Kita teruskan dengan konten saya hari ini. Okey, berkenaan dengan teknologi 2G ni, okey, sistem yang digunakan adalah GSM, adalah terhad pada suara saja.
And then masa ni kita tak boleh nak tengok video, kita tak boleh nak bermain game yang canggih-canggih tu, tak boleh. Okay, kita cuma boleh dengar suara dan SMS saja. Dan sistem GSM ini telah ditambah baik kepada sistem yang dinamakan General Packet Radio ataupun Radio Services ataupun GPRS bagi membolehkan penghantaran data dibuat melalui sistem selular. Okey, seterusnya. Okey, penggunaan GPRS, penghantaran penerimaan data boleh dibuat melalui sistem selular dengan kelajuan sehingga 100 kilobyte sesaat. KBPS, KBPS maksudnya kilobyte per second. Maksudnya kilobyte sesaat. KB tu kilobyte, P tu per second lah, dan dinamakan sebagai 2.5G. Okey. Daripada sistem inilah kita menambah baik lagi, tukar kepada H ataupun Enhanced Data for GSM Evolution dan dinamakan sebagai 2.75G dan boleh menghantar dan menerima data sehingga 384 kbps. Okey, masa ni kita dah tukar yang E+ kan? Itu dah tukar dah. And then sistem 2G ni menggunakan teknologi TDMA ataupun Time Division Multiple Access. Okey. Perubahan demi perubahan ini kita tambah baik dan tambah baik. Dan daripada 2G ni ditukar pada 2.5 pula, lepas tu ditukar pada 2.75. Ditukar G macam itulah. Okay. And then semakin baik dan baik. Daripada kita dengar ringtone yang jenis monofonik dengan polifonik, sekarang kita dah boleh tukar yang jenis sedap sikit lah, yang boleh dengar audio yang ringtone yang sedap lagi lah. Okay. Seterusnya teknologi 3G. Ini adalah teknologi yang kita gunakan untuk suara dan internet. Okay, kita boleh guna, kita boleh tengok handphone, kita boleh tengok video di telefon. Okay, kita boleh tengok telefon dan juga video di dalam telefon. And then teknologi 3G ini membolehkan kita membuat panggilan video selain suara dan data dan merupakan piawaian yang global berbanding dengan 1G ataupun 2G. Okey. Teknologi ini merupakan teknologi yang membolehkan kita buat video call. Okey. Kita boleh buat video call tapi dia punya kualiti tu tak berapa cantik lah. Jadi kadang-kadang dia punya visual tu agak kabur-kabur ke ataupun dia tak sharp, dia tak HD, and then suara dia mungkin tersekat-sekat, dia tak seronok lah 3G. Okay, and then kita boleh buat call untuk international juga. Okay, kalau kita dekat Arab sekalipun, kita boleh buat video call dekat sana. Tapi agak charge yang mahal lah. Tapi at least dia boleh menghubungkan kita dengan dunia luar. Okay. Teknologi 3G ni dia lebih baik daripada 2G dan kita boleh video call kat sana lah. Dan pada masa inilah kamera depan dibuat untuk kita buat video call. Kadang-kadang dulu kalau dulu kita video call dengan kawan-kawan kita guna kamera belakang kan. Kita guna kamera belakang untuk ambil video ataupun kita guna kamera belakang untuk selfie kan. Ataupun merakam gambar ataupun video, kita guna kamera belakang. Tapi bila ada teknologi 3G ni, kita dah boleh selfie menggunakan kamera depan. Tapi kualitinya tetap agak rendah berbanding dengan teknologi 4G. Okay. Sebenarnya teknologi 3G ni juga diperkenalkan pada tahun 2000 dah milenium dah tentu. Okay. Perkembangan seterusnya adalah sistem 3G yang dipanggil WCDMA ataupun Wideband Code Division Multiple Access. Okay. Benda-benda berkaitan dengan sistem ni boleh tengok di bahagian about phone dekat telefon tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana lah. Nampak dekat sana apa teknologi-teknologi yang telah pun digunakan, boleh nampak dekat situ. And then sistem tersebut telah ditambah baik pada high speed downlink packet access ataupun HSDPA dan high speed uplink packet access HSUPA dan HSDPA dan HSUPA ni mempunyai perbezaan iaitu kelajuannya. Okey, kalau HSDPA ni dia punya kelajuan adalah 14 Mbps,
Tapi HSUPA ni dia punya kelajuan adalah 5 Mbps. Okay. And then dia penambahbaikan ini telah mencapai sehingga 28 Mbps yang dinamakan sebagai HSPA+. Okey, sehinggalah 3G ini menggunakan teknologi yang dinamakan CDMA, iaitu Code Division Multiple Access. Boleh tengok tuan-tuan dan puan-puan punya handphone kat luar sana. And then tengoklah apa teknologi yang digunakan di dalam telefon mobile tuan-tuan dan puan-puan. Okey, beralih pada teknologi 4G yang kita pakai sekarang ini. 4G merupakan teknologi seluler generasi keempat yang menggunakan sistem ataupun teknologi evolusi jangka panjang LTE. Evolusi long term evolution. Okay? LTE ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, LTE tu maksud dia evolusi jangka panjang dalam bahasa Melayu, tapi kalau bahasa Inggerisnya long term evolution. Okay? Kelajuan teknologi long term evolution ini boleh mencapai sehingga dalam 100 Mbps, maknanya lebih laju lah. Kalau yang tadi tu, kalau yang 3G yang hanyalah 5 hingga 14 Mbps, tapi kalau teknologi 4G ni dia 100 Mbps. Kalau yang lagi mahal, lagi cepat. Okay? Teknologi yang digunakan oleh LTE adalah OFDMA, iaitu Orthogonal Frequency Division Multiple Access, dan ia merupakan evolusi daripada HSPA. Bila kita dah nak beralih ke new teknologi ni, dia lebih baiklah. Ini adalah kebaikan kalau kita tukar kepada teknologi 4G. And then kalau yang teknologi 3G ni, kita hanya boleh call seorang saja dalam satu masa kan. Tapi kalau teknologi 4G, kita boleh buat panggilan dalam 4 orang sekaligus. Okay, 4 orang sekali sebab kelajuan internet kita dah tinggi. Jadi kita boleh buat panggilan video untuk banyak orang. Ramai orang boleh masuk dalam video call kita lah. Okay. Maksudnya sebanyak 3 kali ganda lebih tinggi daripada 3G. And then kos penggunaan data adalah lebih murah. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan melanggan ataupun melayari package internet, dia lebih banyak dekat luar sana. Celcom murah, Maxis murah, Digi pun murah, ada wifi lagi. Dia punya kelajuan lebih tinggi dan murah. Okay. Dan perbezaan antara 1G, 2G, 3G, 4G dan 5G ni semestinya adalah kelajuan capaian data ataupun capaian internet yang jauh lebih tinggi. Okay. Seterusnya, contoh capaian internet bagi 3G adalah 3 kali ganda lebih laju daripada 2G, dan kelajuan capaian data bagi 4G adalah 3 kali ganda daripada 3G. Okay, maksudnya 4G ni lebih baik daripada 1, 2 dan 3 ni lah. Okay, seterusnya teknologi 5G ni yang selalu dipakai sekarang ini, tapi buat masa sekarang teknologi 5G ni hanya digunakan untuk robot-robot ataupun kereta-kereta yang canggih dulu lah, macam smart car ataupun smart house ataupun smart vehicle. Smart vehicle yang selalu guna teknologi 5G ni iaitu teknologi sambungan tanpa wayar. Contohnya kita pakai kereta yang kereta baru kan, dia dah pakai apa tu, yang dia tak pakai kunci dah. Dia cuma pakai thumbprint saja. Iaitu adalah teknologi 5G. Okay, and then kalau kita pakai smart house, kita dah boleh kita masuk rumah tak payah pakai, kita cuma kita pakai Face ID je, kita tunjuk muka dah boleh masuk rumah. Itu adalah teknologi berasaskan 5G ni lah. Dia lebih canggih, dan kalau kita kaitkan dengan penggunaan telefon ni, teknologi 5G ni banyak manfaatnya. Manfaatnya antaranya adalah penggunaan penggunaan kamera, and then prosesornya lebih luas, besar, storage-nya lebih besar, and then RAM lebih besar dan pantas. Banyak lagi kelebihan-kelebihan menggunakan teknologi 5G ni lah. Seterusnya, teknologi 5G ini juga adalah yang pertama, dia punya kelebihan adalah kelajuannya lah. Kalau kita menggunakan 5G, kalau kita nak buka handphone saja, dia dah cepat. Kita baru nak tekan, dia dah bergerak dah. Macam itulah kelajuan dia mengatasi kita punya kelajuan ni. Okay, contohnya kalau kita nak kita baru nak call ni, okay, kita call orang,
berapa saat saja dia dah boleh hubungkan kita dengan orang lain. Okay, kalau telefon lama, kita nak call, kita kena tunggu berapa minit dulu. Baru kita dapat dengar ringtone ataupun kita dapat dengar apa tu, bunyi dia orang dah terima signal kat sana. Tapi kalau kita guna teknologi 5G ni, kita hanya berapa saat saja kita call, dah boleh dah kita terima signal daripada orang luar, orang lain dekat sana lah. Dan kelajuan 5G yang mencecah 1.5 GB sesaat ini bukan saja mampu memberikan pengalaman internet berkelajuan tinggi pada kadar 10 hingga 100 kali ganda berbanding teknologi 4G, ia juga datang dengan sambungan yang lebih berkualiti. Okey, yang ni kita boleh cakap 5G ini adalah sangat terbaik sekarang ini dan hanya peranti-peranti yang terbaik sahaja yang menawarkan teknologi 5G ini dan kita belum lagi menggunakan 5G ini untuk certain peranti. Ada yang dah pakai dah, okay? Ada yang dah pakai dan sangat bagus, kamera cantik, prosesor laju dan storage besar. Okay, banyak lagi yang best-best berkenaan dengan teknologi 5G. Tapi biasanya teknologi 5G ni diguna pakai sejak tahun 2019 yang kita guna yang smart car lah. Kita tak payah pakai kunci dan sebagainya ni lah. Okay, dan kita boleh membuat naik ataupun membuat turun filem-filem ataupun kita boleh menonton rancangan kesukaan kita secara pantas dekat sana. Kita dah boleh menonton seperti kita menonton TV dekat dalam handphone kita sendiri. Dia tak ada lagging, dia tak ada buffering sebab dah tukar teknologi baru. Jadi kita hanya perlukan beberapa saat saja untuk kita nak download ataupun kita nak upload kita punya video di dalam peranti kita lah. And then kadar lengahan ini membuatkan kawalan peranti pada jarak jauh menjadi lebih cekat dan jitu dan menghubungkan sejuta peranti pada keluasan 1 km persegi berbanding teknologi LTE yang hanya mampu menghubungkan 1000 peranti dalam keluasan yang sama. Okey, saya dah ceritakan banyak berkenaan dengan teknologi 1G hingga 5G ni. Dan kalau kita dapat ringkaskan dekat sini, kalau teknologi 1G ni hanya terhad dan untuk orang kaya-kaya saja zaman dulu. Okey. And then bila dah beralih kepada telefon selular ini, kita rakyat biasa dah mampu dah memiliki telefon dan sehingga sekarang sekurang-kurangnya satu rumah dah ada banyak telefon dah. Bukan telefon saja, tablet pun ada, wifi pun ada dan sehingga sekarang kita ada teknologi robot dah. Malaysia pun dah ada membuat teknologi robot dah. Okey. And then kita dapat tengok contoh ruang penyimpanan dah semakin besar, semakin canggih maka semakin besarlah ruang penyimpanannya lah. Okey. Seterusnya kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang apa itu penamatan 3G. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita nak maklumkan dekat sini iaitu pada 31 Disember 2021 penamatan rangkaian 3G akan dilakukan secara berperingkat di bawah inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela bagi memperbaiki serta mempertingkatkan rangkaian infrastruktur negara untuk memberi pengalaman 4G yang lebih pantas dan lebih baik. Okey. Dan jangan peliklah satu hari nanti tuan-tuan dan puan-puan kalau ada masalah berkenaan dengan sambungan rangkaian ni, jangan pelik sebab kita telah pun menamatkannya pada hujung tahun ini. Okey, seterusnya. Apakah faedah penamatan rangkaian 3G? Yang pertama, meningkatkan kualiti perkhidmatan daripada aspek kelajuan lah. Yang kita selalu bercerita pasal kita nak pantas kan. Sekarang ni kita nak pantas je. Kelajuan internet yang lebih tinggi, and latency rendah, kita tak nak menunggu terlalu lama. Okay. Peningkatan kestabilan rangkaian, dia lebih stable, dia tak ada dah bunyi ataupun hello, tak clear lah, tak ada dah. Okay, sebab kita dah tak nak guna dah line tak clear lah apa ke. Sekarang ni kita dah beralih kepada 4G, dia mesti stabil ataupun ni. Okay. Seterusnya peningkatan kualiti pengalaman. Kalau kita nak dengar video ke, kita nak tengok video ke, kita nak kepuasan hati tu, kita nak tengok selancarnya yang boleh lah.
Jadi kita nak mendapatkan kualiti perkhidmatan yang terbaik kat situ. Okey, seterusnya, bagaimanakah penamatan rangkaian 3G ini dilaksanakan? Okey, penamatan ini akan dilaksanakan secara berperingkat pada tahun 2021 iaitu pada bulan Disember. Dan pihak-pihak pembekal syarikat komunikasi ni akan memberikan SMS ataupun email kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai notis penamatan rangkaian 3G ni. Okey, seterusnya, adakah penaik tarafan ke rangkaian 4G berlaku secara automatik apabila rangkaian 3G ditamatkan? Okey, peringatan oleh syarikat telekomunikasi akan dibuat sebelum 31 Disember. Ada yang dah terima dah melalui SMS, email dan platform lain. Ada dalam Facebook pun ada. Dan kita sekarang ini pun tengah memberi advokasi kepada tuan-tuan dan puan bahawa penamatan 3G ni akan berlaku pada tahun ini. Dan sekiranya tuan-puan sudah pun menggunakan peranti 4G, okay, pengguna akan disambungkan secara automatik kepada serangkaian 4G. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan masih menggunakan peranti 3G, maka sistemnya ataupun rangkaiannya pun tidak akan dapat digunakan pada penghujung tahun inilah. Ia tidak akan digunakan lah. Okey, siapakah yang akan terkesan dengan penamatan rangkaian 3G? Sudah semestinya lah pelanggan yang menggunakan peranti rangkaian 3G dan pelanggan dinasihatkan untuk beralih dan menyokong fungsi 4G VoLTE ni, VoLTE. Okey? Seterusnya, apa itu VoLTE ni? VoLTE bermaksud Voice over LTE dan teknologi ini membolehkan pelanggan menikmati panggilan berkualiti tinggi di rangkaian 4G dan dengan VoLTE ini tuan-tuan dan perempuan akan mendapat kualiti panggilan suara yang lebih HD and then video lebih HD dan panggilan suara disambungkan dengan lebih pantas dan boleh bercakap dan melayari internet pada masa yang sama. Contohnya, tuan-tuan dan perempuan tengah on call dengan Pak Wer kan, tuan-tuan dan perempuan boleh menonton YouTube dekat sana ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh menonton Facebook video dekat dalam sana juga boleh, tak ada masalah disebabkan penukaran teknologi 4G inilah. Seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, rangkaian manakah yang menawarkan perkhidmatan ataupun fungsi VoLTE ini? Seluruh Malaysia. Mana-mana syarikat yang menawarkan VoLTE ini antaranya adalah Celcom, Maxis, Digi, TM, U-Mobile dan banyak lagi lah. Diorang yang akan menawarkan fungsi VoLTE inilah. Dan semestinya syarikat-syarikat ini akan bersaing untuk menawarkan pelan-pelan internet yang lebih baik ataupun yang lebih murah ataupun yang lebih berkualiti bergantung kepada syarikat telekomunikasi masing-masing. Okey, adakah VoLTE akan menggunakan lebih data? Jawapannya adalah tidak, dan dia tidak akan mengganggu kredit tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan telah pun melanggan ataupun melanggan bil-bil, dia tidak akan menjejaskan perkhidmatan mudah adik anda. Dan tidak ada charge tambahan oleh syarikat-syarikat pengeluar ni dan tidak akan ada data tambahan untuk diberikan oleh syarikat telekomunikasi. Anda adakah VoLTE menggunakan minit panggilan yang sama? Ya, panggilan yang dibuat melalui VoLTE akan dikenakan bayaran dengan charge minit panggilan mengikut plan pakej mudah alih anda. Sekiranya anda membuat panggilan video atau panggilan suara melalui aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp, rata panggilan 1 minit menggunakan 6 MB hingga 8 MB data anda. Okey. Dan last kali, jom beralih dari 3G ke 4G sekarang untuk panggilan suara dan kualiti video yang terbaik, dan rangkaian 3G akan ditamatkan sepenuhnya pada 31 Disember 2021. Sekian saja untuk hari ini dan kita nak ucapkan terima kasih kepada menonton dan kita nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan bahawa teknologi 3G dan 4G ni akan berakhir pada tahun ini, dan sila pesan kepada ibu bapa dekat kampung ataupun belilah peranti mudah alih yang lebih canggih iaitu 4G supaya anda mendapat perkhidmatan telekomunikasi yang lebih efisien dan lebih
berkesan. Okey, sekian saja untuk hari ini dan saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini lebih dapat banyak manfaat dan lebih jelas. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan bye.